Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Mursyid bin Ayub, nombor metrik 055802. Jadi kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan tentang tajuk Tabi'ah Marhalah At-Tamkin wa Mutatallibatuha. Jadi seperti yang Ustaz Hafiz bagi tahu pada kelas yang minggu lepas, marhalah tamkin ini adalah tugas orang yang ada di dalam marhalah tamkin ini adalah untuk memantau. Seperti di UNISA, ada Naib Chancellor UNISA untuk memantau setiap program-program dalam UNISA, seperti program diploma, ijazah, master dan PhD. Jadi marhalah tamkin ini penting untuk menguatkan lagi gerak kerja dakwah. Dalam tajuk ini ada dua bahagian, iaitu saya akan menerangkan yang pertama, awalan tabi'ah al-marhalah, yakni ciri-ciri marhalah. Jadi sebelum kita pergi kepada ciri-ciri marhalah tamkin, tidak dapat tidak untuk kita mengenali ataupun mengetahui dahulu tentang ciri-ciri tiga marhalah yang sebelumnya, iaitu marhalah ta'rif, marhalah takwin dan marhalah tanfiz. Jadi mari kita lihat yang pertamanya ialah tabi'ah marhalah at-ta'rif al-umumiyah. Marhalah ta'rif ini umum. Ia adalah satu tarbiyah umum yang melibatkan orang biasa ataupun orang awam yang mempunyai asas pengetahuan Islam. Jadi marhalah ta'rif ini tidak mengkhususkan mana-mana pihak sekalipun. Jadi yang kedua ialah tabi'ah marhalah at-takwin al-khususiyah. Marhalah takwin ini pula khusus yang mana mereka yang masuk kepada marhalah takwin ini adalah mereka yang telah melepasi marhalah ta'rif. Yang ketiga ialah tabi'ah marhalah at-tanfiz al-jihad wal aman. Jadi berjihad dan beramal dengan setiap marhalah-marhalah sebelumnya, iaitu marhalah ta'rif dan marhalah takwin. Jadi mereka yang sudah melepasi tahap marhalah ta'rif dan marhalah takwin masuk kepada marhalah tanfiz, iaitu berjihad dan beramal dengan ilmu-ilmu yang ada pada setiap marhalah. Seterusnya kita lihat pula kepada ciri-ciri marhalah tamkin. Ciri-ciri marhalah tamkin ini pula merangkumi ketiga-tiga marhalah yang sebelumnya, iaitu marhalah ta'rif, marhalah takwin dan marhalah tanfiz. Ciri yang pertama marhalah tamkin ini adalah al-sultan wal himanah, yakni sultan, kerajaan dan penguasaan. Penguasa ini bagaimana menguasai setiap kehidupan dan mengamalkan cara hidup mengikut cara hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertujuan membentuk kehidupan semua manusia mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula ialah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat mengikut acuan Islam dalam setiap bidang. Dalam apa-apa jua bidang yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, sekalipun perhubungan yang dekat ataupun jauh, mestilah mematuhi setiap apa yang disyariatkan oleh Islam. Yang ketiga pula ialah ilzam an-nas bi adabi al-islami wa akhlaquhu fi kulli umurihim ilzaman. Jadi yang ketiga ini adalah mewajibkan manusia mengamalkan adab Islam, adab dan berakhlak baik dalam setiap urusan, yakni tunduk dan patuh dengan setiap ajaran Islam. Tidak ada seorang pun yang terkeluar dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun terasing daripada adab-adab Islam. Yang keempat pula ialah mempraktikkan politik negara dengan acuan politik Islam. Negara mestilah mengamalkan perhubungan mengikut cara Islam. Tidak kiralah dengan hubungan sama ada hubungan dengan negara sesama Islam ataupun dengan negara luar yang bukan Islam. Yang kelima pula ialah menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini melainkan untuk menyebarkan agama Islam. Datang pula teknologi dan kajian terkini yang lebih maju. Maka seiring dengan itu, dakwah pula perlu berjalan juga lebih luas dan lebih maju. Setakat itu daripada saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk pembentangan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Soibun
nombor metrik 054970. Okey, insya-Allah saya akan menyambung perbincangan daripada kawan saya. Itu saya menyambung di bahagian 2 itu sanian, iaitu mutatalibatil marhalah, iaitu tuntutan keahlian bagi marhalah ini, iaitu marhalah tamkin. Okey, seterusnya kita tengok kepada mutatalibatil marhalah, iaitu tuntutan marhalah yang pertama, iaitu ahliyatul qaimaini ala hazihil marhalah, iaitu orang yang mendukung bagi marhalah ini. Iaitu siapa yang mendukung bagi marhalah ini? Iaitu mereka ini adalah hum a'la qiyadatil amalil islami, iaitu orang yang paling tinggi pangkatnya dalam gerakan Islam. Iaitu mereka ini ialah terdiri daripada hum al-wazara wal mudarra, iaitu menteri dan juga pengarah-pengarah. Kiranya orang yang paling tinggi pegang jawatan dalam gerakan Islam inilah menteri dan juga pengarah-pengarah. Okey, mereka ini ialah hum ad-da'atu ballaghatul amalil islami. Okey, mereka inilah yang sebenar, adalah pendakwah yang sebenar dalam marhalah tamkin ini. Okey, seterusnya pula kita tengok sifat ataupun apa yang perlu ada pada tuntutan keahlian yang pertama, iaitu orang yang mendukung bagi marhalah ini, iaitu terdiri daripada menteri dan pengarah. Okey, kita tengok sifat apa yang perlu ada dalam diri mereka ini. Okey, yang pertama iaitu ala darajatit taqwa wal wara', iaitu mereka ini mestilah orang yang paling wara' dan juga paling bertakwa. Kalau orang macam depan orang dia buat baik, tapi belakang dia buat jahat, tu tidak tergolong dalam golongan marhalah tamkin lagi. Okey, yang kedua pula ialah arqa darajatil alami wa thaqafah, iaitu orang yang mempunyai keilmuan yang penuh. Okey, yang ketiga pula itu jim a'la darajatil khabrah fil amali qiyadi, iaitu orang yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi dari segi pengalamannya dalam gerak kerja dakwah ini, iaitu tidak kira dalam negara ataupun luar negara. Okay, sebagai contoh ni, kalau dalam Malaysia ni kita ada Tuan Guru Haji Hadi, yang mana sebagaimana kita tahu beliau ni bukan sahaja aktif dalam gerak kerja dakwah dalam negara Malaysia, tetapi ia juga terlibat di negara-negara luar. Okey, sekian itu sahaja perbincangan daripada saya. Saya serahkan perbincangan seterusnya kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Amar Iman bin Tarmizi, nombor metrik 056454. Okay, insyaAllah hari ini saya akan sambung pembincangan daripada kawan saya, iaitu tajuknya mutalabatu al-marhalah. Okay, insyaAllah iaitu an yakuna ala ilmu bi'ahum qadiyan al-ilmu al-islami kullahu, iaitu maksudnya di sini pendakwah ini mesti mempunyai pengetahuan di dalam segenap perkara, iaitu mengenai ilmu-ilmu Islam lah. Okey, dan selain itu juga para pendakwah ini juga perlu mempunyai ilmu dalam kehidupan di seluruh alam. Contohnya pendakwah ini mempunyai ilmu mengenai isu-isu semasa ini, contohnya mengenai masalah politik, masalah sosial dan juga masalah ekonomi, tidak kira lah di negara non-muslim ataupun negara muslim itu sendiri. Wallahu a'lam. Okay, yang seterusnya ayyakuna ad-da'atu aw al-qaditu fi hadhihi al-marhalah qadirina ala an yahqaqu fima bainahum, iaitu maksudnya di sini pendakwah yang berada di marhalah tamkin ini, beliau ini mestilah di tahap ataupun di taraf profesor ataupun mereka ni popular, iaitu dikenali ramai lah, dan beliau ini baik dengan masyarakat. Dan maksudnya di sini beliau ini tidak mengira masyarakat. Contohnya beliau ni bersosial lah,
dengan tidak kira petani ke ataupun penjual ke ataupun sebagainya lah. Dan beliau ini seorang yang baik, dan maksudnya di sini beliau ni mempunyai ciri-ciri yang terbaik yang dimiliki marhalah tamkin. Contoh yang kita lihat ialah yang pertama sekali yang di Malaysia ini, iaitu Tuan Guru Haji Adi lah, yang di mana beliau ni ditarbiyah direct oleh ikhwanul muslimin. Wallahu a'lam. Yang akhir sekali, wow ayakuna ad-da'atu fi hadhihi al-marhalah ala ista'dadat taman listimrar tahsilu al-khairat الرفيعة أو المستوى من خير القليلة ما يجمع بينهم في كل هنا وآخر من ندوات تبدل وجوه النظارة والخيرات حول قضية من قضية الأعمال الإسلامي المعاصرة. Okey, maksudnya di sini pendakwah yang berada di tahap tamkin ini, marhalah tamkin ini, pendakwah itu mestilah mempersiapkan diri mereka untuk apa? Untuk menambahkan lagi pengalaman dan juga pengetahuan beliau dalam isu kontemporer Islam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Hanif bin Hamisan. Rukmu tulaba 056457. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu pada keahlian yang kedua, iaitu ahliyatul musyarikin fi hadhil marhalah. Keahlian para mad'u dalam marhalah tamkin, di mana para mad'u dalam marhalah ini terdiri daripada golongan profesor. Contohnya timbalan Naib Chancellor ataupun TNC adalah sebagai mad'u, manakala murabbinya adalah Naib Chancellor. Kemudian al-musyarikun fi hadhil marhalah, mereka ataupun mad'u dalam marhalah tamkin ini adalah orang-orang yang betul-betul terpilih dari kalangan yang terbaik. Pada masa yang sama, mereka adalah tonggak kepada undang-undang dan asas-asasnya yang didasarkan kepadanya. Daripada sudut yang lain, mereka menyediakan kepimpinan atau pemimpin yang berkemampuan pada tahap tertinggi dalam marhalah tamkin. Kemudian kita pergi kepada sifat-sifat yang perlu ada pada mad'u dalam marhalah tamkin ini. Yang pertama, al-fiqhul amiq bil Islam manhajan wa nizaman, iaitu dia mestilah mengetahui secara terperinci tentang Islam dari segi manhaj dan undang-undang, mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan seharian dengan apa yang Allah telah letakkan dalam agama ini, kemampuan untuk menanggapi tuntutan semua manusia dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, at-tasawwur ad-daqiq as-sahih li qadaya al-watan alladhi ya'ishu fih. Dia mestilah mempunyai gambaran yang jelas ataupun tahu tentang isu-isu di negara yang menjadi tempat tinggalnya, dan juga tentang isu-isu yang melanda dunia Islam yang kebanyakannya disusun dari sudut kepentingan dan keutamaan. Kerana mad'u pada marhalah ini adalah mereka yang menjadi tonggak kepada undang-undang dan asas-asasnya yang didasarkan kepadanya. Kemudian jim, at-tasawwur ad-daqiq as-sahih li qadaya amal al-Islam. Dia juga mestilah mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal gerakan Islam, sama ada secara individu ataupun masyarakat, dan di tengah-tengah aliran yang berlawanan untuknya mengintai setiap perkara yang direncanakan olehnya serta apa yang akan dilakukan olehnya. Maksudnya, mad'u pada marhalah ini perlulah mempunyai perancangan dan tindakan susulan bagi gerakan Islam. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zul Hakimi bin Ilyas, bernombor metrik 057006. Baik, saya akan menyambung pembentangan kali ini mengenai marhalatut tamkin. Ya, sebagaimana kita ketahui, marhalatut tamkin ini adalah marhalah yang paling tinggi di antara marhalah-marhalah yang kita pelajari sebelum ini, yakni marhalah ta'rif, marhalah takwin dan marhalatut tanfiz. Jadi pengarang kitab kita Syekh Ali Abdul Halim Mahmud ni
meletakkan marhalah tamkin ni adalah yang paling tinggi. Kerana apa? Kerana marhalah inilah yang akan memantau gerak kerja dakwah, tarbiyah dan segala macam ni berjalan seperti yang dirancang oleh ulama haraki terdahulu ya. Jadi baiklah, siapakah orang yang layak duduk di dalam marhalah tamkin ni? Tu dia. Jadi keahliannya terbagi kepada dua, yakni ad-da'i dan mad'u. Jadi ad-da'i itu telah diperjelaskan oleh kawan saya seperti tadi. Jadi poin seterusnya adalah mengenai mad'u. Jadi poin saya di sini adalah, ini saya baca dulu ya. Al-ma'rifatu al-muta'ammiqatu asy-syamilah lit-tayyarat al-madiyatu lil-islam wal-'alimina fi khalqihi al-ma'rifah jadidah. Jadi di sini makna dia mengetahui dengan sangat mendalam dan jelas mengenai aliran-aliran ataupun parti-parti ataupun gerakan-gerakan yang menentang Islam ni. Ya. Maknanya orang tu mahir tentang ni golongan yang tidak suka pada Islam, contohnya golongan-golongan liberal ya, ahli-ahli sekular, anti hadis dan sebagainya. Ya, itulah nak ayat sini. Jadi kita beralih kepada slide seterusnya. Poin seterusnya adalah al-ma'rifatu at-tamah biimkinat al-amal al-islami fi watan alladhi ya'ishu fihi al-musharikuna fi hadhihi marhalah. Jadi yang ni pula mengetahui berkenaan gerakan Islam yang dianuti olehnya itu, dan ya, dia tahu kat mana kekuatan gerakan Islam ni, kat mana kelebihan dia, kekurangan dan sebagainya. Ya, poin high ayat tu. Jadi poin yang seterusnya adalah al-ma'rifatu jayyidah biimkinat al-amal al-islami fil alam al-islam kulluhu. Ya, di sini pula mengetahui dengan baik juga mengenai kekuatan, kemampuan, kelebihan gerakan ataupun parti Islam ni dalam berdakwah fi alam Islam. Jadi di negara-negara Islam ya, bukan sahaja di negara kita, malah di negara-negara Islam yang lain juga dia tahu. Mana dia pakar dalam gerakan Islam ni. Dia tahu ya, ada ilmu dia kata berkait dengan gerakan Islam ni. Itu saja. Jadi maknanya antum semua ni boleh bayar ke tak? Kelayakan yang perlu ada dalam diri seseorang itu untuk berada di dalam marhalah ini. Jadi setakat itu sahaja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.